warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi ahli panel kita pada malam ini, iaitu yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Idris bin Haji Ahmad selaku Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS, merangkap Ahli Dewan Negara, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Topik perbincangan kita pada malam ini iaitu perkukuhkan muafakat nasional dan pertahankan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersempena dengan tahun baru 2021 pada hari ini, iaitu bertarikh 2 Januari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita meneruskan kehidupan di dalam sebuah kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat, Kerajaan Perikatan Nasional, yang mana kerajaan ini telah diasaskan atas satu muafakat yang teras yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional. Dan sempena perbincangan politik kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan selamat bermesyuarat agung kepada sahabat PAS iaitu UMNO yang sedang melaksanakan mesyuarat agung. Mudah-mudahan mesyuarat agung dan persidangan agung tahunan UMNO pada tahun ini meriah dan akan memperkukuhkan lagi muafakat yang kita sedang jalinkan. Sebagai permulaan kepada Al-Fadhil yang berhormat Senator, iaitu pada 14 September tahun 2019 tercatat satu sejarah besar negara, sejarah politik negara Malaysia, iaitu apabila termeterai suatu perjanjian yang dinamakan sebagai Piagam Muafakat Nasional yang begitu mengejutkan bukan sahaja di politik Malaysia, bahkan politik dunia, yang mana buat julung kalinya sejarah PAS yang selama ini menjadi musuh terdisi kepada UMNO telah menjalinkan satu kerjasama ta'awun yang sangat cantik terpahat di dalam Piagam Muafakat Nasional. Maka untuk sesi yang pertama pada malam ini, saya mempersilakan Al-Fadhil yang berhormat Senator kita untuk mengulas bagaimana detik bersejarah yang cukup menggembirakan ummah di tanah Melayu Malaysia ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya kasih sahabat saya Fadil Ustaz Faisal selaku moderator pada malam ini, yang juga merangkap yang Ketua PAS kawasan Perikatan, dan seluruh penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai apa yang disebutkan oleh saudara moderator tadi, bagaimana detik-detik sejarah yang termeterainya satu piagam muafakat nasional yang berlaku pada 14 September 2019. Ianya sudah tentu rentetan daripada situ hampir setelah 10 bulan ketika Barisan Nasional waktu itu kehilangan kuasa, dan waktu itu kita rasakan bahawasanya satu kuasa politik Melayu yang hilang daripada persada politik di negara kita, yang kita pun tidak menjangka apa yang berlaku. Dan semua yang berlaku itu ialah memberikan satu, orang panggil kejutan
satu wake-up call kepada parti-parti Melayu, terutamanya dari kalangan orang-orang Melayu, di kalangan parti-parti PAS dan juga UMNO pada ketika itu untuk berfikir kembali. Sebab cuba bayangkan, dalam keadaan orang Islam hampir 65%, tiba-tiba negara kita ini dikuasai oleh konggangnya adalah DAPPS menguasai Putrajaya. Waktu itu 65% dari kalangan orang-orang Islam berada di bawah kuasa pemerintahan DAPPS. Sebabnya kerana berpecah. So bayangkan pada ketika itu menteri besar, termasuklah di negeri kita tercinta ini Perak, ialah yang dikuasai oleh DAPPS pada ketika itu. So bayangkan ketika itu beberapa banyak agensi-agensi GSC yang selama ini mendasari untuk membantu rakyat dikuasai oleh DAP dan PH pada ketika itu menjadi tonggak. Akhirnya mereka fikir, maka pada 5 hari bulan 3 tahun 2019, itu ialah merupakan mesyuarat pertama di PWTC. Mesyuarat tersebut yang pasnya diketuai oleh Datuk Sri Puan Ibrahim Tuan Man, manakala di pihak UMNO pula diketuai oleh Datuk Sri Ahmad San selaku Timbalan Presiden, sama-sama Timbalan Presiden, yang saya salah seorang anggotanya dilantik juga sebagai pengurusi jawatan kuasa teknikal di pihak PAS, manakala di pihak UMNO ialah Datuk Sri Khalid Nordin untuk mengetuai jawatan kuasa teknikal yang akan memperoleh segala keputusan dari jawatan kuasa perunding di peringkat pusat, kemudian kita halusi pula di peringkat jawatan kuasa teknikal. Artinya memberi satu kesedaran kepada kita semua sedar bahawa jatuhnya kita itu sebab apa? Allah Ta'ala sebenarnya telah beri amaran dalam Quran sebenarnya. Mungkin kita lupa, kita alpa bagaimana Allah Ta'ala menyebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu. Jangan kamu pecah, jangan kamu bertelagak, nanti kamu akan hilang kekuatannya. Amaran Allah Ta'ala 1400 tahun yang lalu telah menjadi satu jawapan di zaman kita selepas daripada Pilaru yang ke-14. Bagaimana bilangan majoriti dari kalangan orang-orang Islam dikuasai oleh politiknya terdiri dari kalangan orang-orang bukan Islam ataupun dari kalangan orang-orang bukan Melayu yang menjadi teras politik di negara kita. Maka akhirnya kita pun mengadakan satu perhimpunan disebut sebagai FQ, Himpunan Kepada Ummah, yang kita sebelum mengadakan ini boleh dikatakan hampir ratusan petas-petas bersama di kalangan UMNO dan PAS. Pada waktu itu kita duduk bersama untuk bersyarat memberi kesedaran sebagai perlunya kita orang-orang Melayu untuk kita ini bersama-sama bersatu. PAS pada kita sanggup untuk kita melupakan segala apa yang berlaku selama ini hampir 69 tahun. Begitu juga UMNO juga, mereka juga bersedia untuk bersama-sama dengan kita ialah semata-mata kerana sebagai tidak lain dan tidak bukan untuk nak memberitahu berkenaan dengan hal-hal yang perlunya kita ini bersatu ataupun kita ini duduk bersatu di atas dasar kita ialah dasar Islam. Itu yang penting kepada kita untuk kita bersama-sama duduk bagi PAS, kita boleh bekerja sama dengan siapa dia. Dengan DAP dulu kita boleh bekerja sama, syarat dia Islam. Ini dia punya borderline dia. Ini dia punya sempadan dia. Ini dia punya batas dia. Kalau langgar yang ni, maka kita boleh tarik handbrake. Seperti mana apa yang kita berlaku di kalangan DAP dulu. Walaupun kita sanggup, kita terpaksa kehilangan uni daripada China, uni daripada bukan Melayu tak sokong kita. Kita tahu, tetapi ialah kita tidak akan melanggar batasan yang telah kita tentukan ketika Himpunan Perpaduan Ummah 14 hari bulan 9
Kita tengok begitu tangisan, air mata yang keluar daripada yang hadirin pada hari itu, mengalir, mengingatkan tentang detik-detik bersejarah yang selama ini kita menjadi orang yang bermusuh ataupun bergaduh selama ini, boleh duduk sepentas, boleh duduk bersama, maka akhirnya termeterailah yang disebut sebagai piagam muafakat nasional antara PAS dengan UMNO pada ketika itu. Terima kasih, moderator. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas ulasan yang begitu mantap, kerana beliau adalah orang yang secara langsung terlibat bagi membentuk satu gabungan besar orang Melayu Islam Perpaduan Ummah yang dikenali sebagai Muafakat Nasional, yang telah tercatat di dalam sejarah, termaktub Piagam Muafakat Nasional pada 14 September 2019. Sidang pendengar, penonton yang saya kasih sekalian, seterusnya sebagaimana yang telah diulas oleh Yang Berhormat Senator, iaitu bermula daripada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu bertarikh 9 Mei 2018, di mana menjadi suatu kejutan dalam sejarah Malaysia apabila Barisan Nasional telah tumbang. Barisan Nasional yang mana PRU yang ke-14 daripada 222 kerusi, BN hanya mampu menang 79 kerusi, manakala PAS hanya 18 kerusi. Dan apa yang berlaku bukan sahaja kerajaan Malaysia ditumbangkan oleh Pakatan Harapan, bahkan kerajaan-kerajaan negeri di seluruh Malaysia juga turut tumbang. Yang kekal bersama BN hanyalah Perlis dan Pahang. Yang kekal diperintah oleh PAS hanyalah Kelantan dan ditambah oleh negeri Terengganu. Alhamdulillah. Kemudian setelah kejatuhan BN, PH memerintah negara kita. Apabila PH memerintah, berlaku pula satu kejutan politik, iaitu telah diisytiharkan beberapa parti daripada Sabah dan Sarawak. Di Sabah seperti UPKO, LDP, PBRS, di Sarawak, PBB, SUPP, PRS dan juga SPDP akhirnya mengisytiharkan keluar daripada Barisan Nasional, masing-masing membentuk kerajaan sendiri, bukan bersama dengan Barisan Nasional. Dan dikejutkan lagi apabila Parti Gerakan turut lompat keluar daripada Barisan Nasional, dan lebih lagi apabila wakil rakyat di kalangan UMNO juga turut keluar menjadi bebas seperti ahli Parlimen Bukit Gantang dan beberapa ahli Parlimen yang lain, dan sebahagian juga melompat menjadi Parti Bersatu. Dan apa yang berlaku pada tarikh 9 Mei 2018 ni cukup menggemparkan masyarakat, khususnya orang Melayu Islam. Apabila PH memerintah negara kita, orang Islam berkecamuk, orang Islam tergugat, kedaulatan agama semakin tergugat, kedaulatan undang-undang turut tergugat, hak dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu turut diganggu, hak istimewa orang Melayu juga cuba diganggu-gugat, hak agama Islam yang menjadi agama persekutuan juga tergugat. Akhirnya terbentuklah Muafakat Nasional dan berjaya menyatukan seluruh umat Islam antara UMNO dan PAS sebagai parti teras. Soalannya untuk Yang Berhormat Senator, iaitu selepas daripada Muafakat Nasional, iaitu PAS telah berjaya memperkuatkan lagi hubungan Muafakat Nasional dengan adanya wujudnya Perikatan Nasional, yang mana ia melibatkan bukan sahaja Parti Bersatu dan PAS, bahkan pada awal Perikatan Nasional yang melibatkan juga adalah UMNO turut terlibat dalam Perikatan Nasional, yang juga melibatkan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya detik bersejarah 1 Mac 2020, maka Perdana Menteri yang baru dilantik oleh Yaduli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka secara rasminya Kerajaan Perikatan Nasional telah mengambil alih Kerajaan Malaysia. Apakah pandangan Yang Berhormat Senator
daripada muafakat kemudian jadi perikatan. Adakah ini suatu yang bercanggah dengan ta'awun siasi ataupun ini adalah satu perkembangan yang baik dalam politik negara kita? Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Faisal untuk menjawab persoalan ini. Sebenarnya apabila kita tak menjangka 24 hari bulan Februari Tuan Dr. Mahathir telah meletak jawatan. Kalau dari segi perlembagaan, apabila Perdana Menteri meletak jawatan secara automatik, semua kabinet dia juga akan terus terbubar dan mesti letakkan jawatan. Maka kita pun tidak menjangka sebagaimana apa yang berlaku. Ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui sebab dan musabab berlaku seperti begitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Subhanahu Wa Taala juga merancang. Perancangan Allah Taala lebih hebat daripada perancangan yang dilakukan oleh mereka. Maka sebab itu apabila Tun Dr. Mahathir meletak jawatan, maka pada waktu itu kita melihat yang ada numbersnya ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Maka terbentuklah Kerajaan Perikatan Nasional. Yang kita pun tidak menjangka bahawasanya terbentuknya kerajaan setelah 22 bulan yang diperintah oleh PH ataupun Pakatan Harapan. Maka sudah tentulah yang kita pun duduk menjangkakan bahawa kita hanyalah mengambil untuk sementara saja dan kita menyertai pilihan raya untuk PRU yang ke-15 nanti dalam keadaan kita berkerajaan untuk kita mengadakan pilihan raya secepat mungkin untuk dapat mandat baru. Tetapi memandangkan suasana COVID yang berlaku, maka akhirnya mungkin Perdana Menteri tidak membubarkan parlimen dan mungkin ada ketika-ketika yang hanyalah di bawah pengetahuan Perdana Menteri untuk membubar parlimen bila. Tapi sepatutnya memang kita dalam pemufakatan kita ialah untuk kita nak pastikan supaya kita mendapat mandat baru daripada rakyat secepat mungkin. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdir Allah, bukan saja Malaysia, malahan dunia telah dilanda dengan pandemik COVID-19, maka hajat itu tidak kesampaian. Maka apabila terbentuknya Perikatan Nasional, sekurang-kurangnya kita beruntung. Kerana satu, hak yang mimpin-mimpin UMNO ada dilantik sebagai orang kata apa, menteri, timbalan menteri, PAS pun sama, dapat pertama kali bermula daripada tahun 74 dahulu kita pernah berada dalam kerajaan sebentar sehingga tahun 77. Sekali ini pula kita berada di dalam kabinet dengan 3 orang menteri, 5 orang timbalan menteri dan ada beberapa GLC, agensi-agensi di bawah kita dan juga UMNO pun pegang juga jawatan-jawatan yang sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada, menteri pun tak ada, GLC pun tak ada, agensi pun tak ada. Tetapi dengan adanya kita lihat suasana yang berlaku selepas berlakunya pertukaran kerajaan ini, maka memberi kesempatan UMNO dan PAS. Kita mungkin tak berapa terasa sangat kerana kita tak pernah menjadi kerajaan. Jadi kadang-kadang kita ni terasa bila jadi kerajaan. Mungkin UMNO pula mungkin terasa apabila tak pernah jadi kerajaan. Dan apabila tak dia jadi kerajaan tu biasa kepada mereka. Oleh itu pada kita ialah kita merasakan dalam soal untuk melihat suasana seperti begini, kita meletakkan bahawasanya dalam keadaan yang kita tengok ialah nak menunjukkan tentang betapa perlunya kita terdiri dari kalangan persepakatan kita itu, persepakatan yang baik untuk kita mempertahankan Perikatan Nasional yang kita tak jangka. Apabila piagam 14 hari bulan 9 itu
Yang kita pun tak menjangka yang kita boleh menjadi kerajaan sebelum daripada PRU yang ke-15. Oleh itu kita kena uruskan dengan baik. Perpaduan ini, perpaduan yang kena uruskan dengan baik. Kalau tidak, rakyat di luar memerhati kita. Gelagat-gelagat ahli politik hari ini yang dibenci oleh rakyat pada hari ini. Apabila kita berpolitik banyak sedangkan mereka hari ini untuk memikirkan soal untuk makan minum, tiba-tiba kita pula berpolitiking. Jangan, saya selalu memberi peringatan dalam mesyuarat-mesyuarat sama ada dengan PAS ataupun dalam mesyuarat Mufakat Nasional, beri peringatan supaya jangan sampai rakyat mual dengan tindakan kita sebagai ahli politik kerana kita asyik bergaduh sedangkan mereka untuk nak berjuang untuk survival hidup mereka. Ini perlu ingat. Mereka akan menghakim kita. Rakyat hari ini rakyat yang cerdik. Rakyat hari ini orang tua pun sudah ada WhatsApp group. Sudah ada medsos yang mereka boleh main. Kita jangan pandang enteng. Kerana politik milenium baru ini, politik yang orang panggil apa? K-politik. Maknanya knowledge politik yang ada di kalangan pengundi-pengundi kita yang kita tak boleh underestimate. Yang kita tak boleh untuk nak memain-mainkan. Kita hanyalah nak bincang sama-sama kita. Nak bincang di atas kertas semata-mata. Tanpa kita memikirkan di bawahnya mereka akan menjadi hakim kepada kita. Sebab tu kita harapkan ini perpaduan yang kita cuba kena bina. Wallahualam. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas jawapan yang cukup bermakna dan jitu pada malam ni. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, kita lihat itulah detik-detik sejarah antara Muafakat Nasional dan juga Perikerajaan pada perpaduan rakyat seluruh Malaysia yang disatukan melalui PAS dan UMNO. Kemudian sayap penyatuan ummah ini dikembangkan dalam Perikatan Nasional yang mana ini tidak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, saya cuba nak mengungkitkan kembali sejarah yang mana PAS dan UMNO bukan sahaja bergabung buat kali pertama sebenarnya, iaitu 14 September 2019. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi, bahawa PAS dan UMNO sudah bergabung di dalam sejarah politik Malaysia bermula selepas daripada peristiwa 13 Mei 1969. Yang mana detik pada waktu itu selepas pilihan raya umum yang ketiga, yang mana kuasa politik umat Islam, khususnya orang Melayu, telah tercabar. Maka apa yang berlaku ialah pada waktu itu parti yang besar, Parti Perikatan, yang digabungkan antara UMNO, MIC dan MCA. Apabila kuasa politik orang Islam pada waktu itu sudah terganggu gugat, di mana undi popularnya merosot mendadak, maka pada waktu itu Parti Perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman kemudian meletak jawatan beralih kepada Tun Abdul Razak, telah mengajak parti-parti pembangkang pada waktu itu seperti Parti Gerakan, bahkan PAS. Pada waktu itu Tun Abdul Razak bersama dengan almarhum Datuk Asri Haji Muda telah mengadakan ta'awun, telah mengadakan muafakat yang pertama dalam sejarah PAS, sehingga terbentuknya satu gagasan politik besar pada waktu itu daripada Parti Perikatan menjadi sebuah parti yang besar yang dinamakan sebagai Barisan Nasional, yang mana PAS terlibat dalam Barisan Nasional. Penonton yang saya kasih sekalian, maka pada waktu itu 1974 PAS telah bertanding bersama dengan Barisan Nasional bersama dengan UMNO. Tetapi walaupun muafakat itu cantik dan hebat, sampai satu masa berlaku sedikit yang dinamakan sebagai krisis, yang antara puncanya akibat daripada kuasa politik. Akibat daripada kuasa politik, perbalahan politik yang berlaku di negeri Kelantan umpamanya, soal Menteri Besar, yang juga berlaku di peringkat nasional. Maka di sana bila berlaku perebutan kuasa politik antara parti-parti kerajaan,
menyebabkan kerajaan boleh berpecah. Dan akhirnya PAS telah terkeluar daripada Kerajaan Barisan Nasional, PAS menjadi pembangkang. Soalannya kepada YB Senator, apakah nasihat YB Senator? Kita bimbang. Sebagai rakyat Malaysia, kita sudah gembira kerana umat Melayu Islam bersatu. Sehingga kerajaan Melayu yang terkuat hari ini adalah kita. Tetapi netizen, khususnya orang Melayu Islam, bimbang sekiranya berlaku perpecahan kembali pada waktu yang akan datang. Jadi apakah nasihat Al-Fadhil Yang Berhormat Senator kepada semua ahli-ahli politik supaya bagaimana kita boleh terus istiqamah dengan perpaduan ummah ini? Terima kasih. Jadi saya pernah melalui ataupun melihat sedikit ketika kerjasama antara PAS waktu itu duduk di dalam Barisan Nasional, walaupun waktu itu umur kita masih kecil, dan saya juga antara orang yang bermula untuk minat dalam politik ni ketika umur saya 13 tahun, ketika krisis politik di Kelantan tahun 77 waktu itu. Waktu itulah saya baca sahabat Watan itu sahabat politik lah ketika itu. Dan memang perpaduan yang kita tengok selepas tu zaman Semangat 46 kita bersama pernah melalui Angkatan Perpaduan Ummah, PAS juga pernah bekerjasama dengan Barisan Alternatif ketika itu dengan PKR sebagainya. Tetapi kita lihat tentang perpaduan yang paling memberikan impak yang besarnya ialah apabila bersatunya antara kerjasama antara PAS dengan UMNO. Ini kita tak nafikan. Kerana kedua-duanya mempunyai akar umbi yang hebat. PAS memiliki keahlian lebih kurang 1 juta ahli. Manakala UMNO lebih kurang 3.4 juta ahli. Memiliki cawangan hampir 21,000 cawangan. PAS 7,000 cawangan. Dan menguasai orang panggil sektor-sektor masyarakat. Seperti mana surau, masjid, ketua kampung, JKK, peladang dan sebagainya. Ini ialah merupakan agensi-agensi yang dekat dengan masyarakat pada waktu itu. Tapi apabila perpaduan, apabila berlakunya konteks muafakat nasional ni, cukup kita tengok seronok impaknya dari segi kekuatan kita apabila kita bersatu. Mungkin kita ni macam Ustaz sebut tadi, ketika PAS duduk mula-mula dengan kerajaan campuran, selepas berlaku tragedi 13 Mei, kemudian terbentuknya Barisan Nasional, dia apabila orang Melayu kita panggil ni, bila terantuk baru tergadah. Kita tak mau mengulangi benda itu. Ini bukan benda-benda yang boleh kita lihat. Kalau sekali lagi kita berpecah, saya memberi amaran, sama ada kepada PAS atau UMNO atau bersatu. Kalau kita jatuh sekali lagi, PH menang, jangan tunggu untuk kita nak tengok Malaysia akan bangkit balik melalui kuasa perpaduan orang-orang Islam Melayu. Rakyat akan hukum kita. Awak ni memang jenis tak boleh untuk nak bersatu. Jenis kamu ni jenis tak boleh bersatu. Jenis kamu ni jenis kamu tak boleh nak kawan. Ini sebab itu memberikan satu amaran kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kerana kita kena ingat, rakyat akan menghukum kita apabila kita melakukan kesilapan dalam soal kerjasama politik ini. Maka sebab itu perlulah, bila kita bekerjasama, sudah tentu nama bekerjasama, sudah tentu ada perbezaan. Saya dengan Sak Faisal sendiri, si makan pun mungkin Sak Faisal berbeza makan dengan saya. Kita, Sak Faisal isteri dia orang Kelantan, saya isteri saya orang Terengganu. Nak makan tu pun nak synchronize, nak sama tu pun lama juga. Hak ni makan manis, hak ni makan pedas. Lama. Tu suami isteri dalam cita rasa makan. Cuba bayangkan kita pula politik PAS dengan UMNO. Kita ni bergaduh lama dah. Saya ni duduk naik pentas, duduk lawan dengan UMNO ni sejak daripada di universiti lagi, sekolah lagi. Lepas STP tu naik berlawan dah dengan UMNO ni, kita katakan. Berlawan dengan mereka. Tak ada masalah nak berlawan. Duduk universiti kita lawan. Waktu saya menjadi pensyarah universiti pun kita lawan lagi. Tak ada masalah. Bab berlawan ni. Tapi kita tengok, sudah tentulah kadang-kadang ketika nak orang panggil apa,
nak duduk dalam keadaan yang agak stabil sebagainya. Bukan senang. Kita nak mental kita ni boleh menerima kerjasama antara PAS dengan UMNO. Bukan senang. Saya tak mau cakap lah sejarah apa yang UMNO lakukan kepada saya. Saya tak mau cerita tu, cerita lama. Tak mau sebut. Tak guna kita sebut. Tapi demi kita letakkan, macam pepatah Arab sebut, dia kata, ulama sebut, hukama sebut, ar-ruju' ilal haq khairum minat tamadi fil batil. Kita kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kita kekal di atas kesalahan. Maka mungkin kita salah, mungkin UMNO juga salah pada waktu itu. Maka kita bersedia untuk duduk semeja. Dan saya memang, saudara pun tahu, boleh tengok dalam YouTube bagaimana saya hentam UMNO dulu waktu kita menjadi pembangkang, menjadi pemimpin-pemimpin parti. Tapi semuanya itu, apabila kita sallu ala Nabi, kita lupa benda itu, kita ambil hak yang persamaan. Bukan ambil hak perbezaan. Perbezaan banyak kita nak ambil, tetapi kita ambil hak persamaan. Naratif kita, yang kita bina sama ialah untuk kita nak mempertahankan orang Islam dan Melayu. Ini bukan benda main-main. Ini bukan soal kita, kalau PAS kalah, UMNO menang. UMNO kalah, PAS menang. Ini kalau PAS kalah, UMNO kalah. Yang menangnya ialah DAP, PH. Kalau kita nak macam tu, maka rela kita bergaduh dan berpecah pula. Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas jawapan yang cukup bermakna bagi kita. InsyaAllah kita berhenti rehat sementara 5 minit bagi kita mendengar iklan daripada pihak penaja, insyaAllah. Sekian. Okay, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita meneruskan bicara politik tahun baru. Politik tahun baru, politik baru. Yang mana tajuknya perkukuhkan muafakat nasional dan pertahankan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional yang telah ditubuhkan bukan hanya melibatkan parti bersatu. Sebagaimana yang saya dengar daripada ucapan Presiden PAS. Ia melibatkan politik Sabah dan Sarawak, di mana PAS dalam suasana politik yang ada pada hari ini, PAS dilihat berjaya menyatukan parti-parti umat Islam, yang mana sehingga membentuknya Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Dan yang terbaru, krisis politik yang berlaku di negeri Perak yang menggemparkan Perak dan seluruh Malaysia. Apa dah jadi? Maka sekali lagi PAS mengambil pendekatan untuk mendamaikan sebarang bentuk krisis, sebarang bentuk detik-detik perpecahan. Alhamdulillah, PAS menjadi penyatu kepada sebarang bentuk perpecahan dan kembali mendamaikan parti-parti politik yang ada di tanah air ini. Persoalan saya kepada Yang Berhormat Senator, sebagai sebuah parti politik, PAS juga dipanggil parti pendakwah, parti dakwah, parti tarbiyah. Bagaimana PAS memainkan peranan dalam konteks hari ini sebagai sebuah kerajaan? PAS sebagai sebuah kerajaan, di sana ada ketua kampung, ada ahli majlis, dan juga ada adun-adun sebagai exco, ada yang jadi timbalan menteri, ada yang jadi backbencher penyokong kerajaan, yang jadi menteri. Bagaimanakah peranan PAS dalam melebar luarkan dakwah dan juga menyatukan umat Islam di Malaysia ini? Silakan. Okay. Sebab tu PAS ni dia bergerak di atas 3 jalur. Yang pertama ialah dakwah, yang kedua ialah tarbiyah, yang ketiga ialah siasah. Dakwah, tarbiyah dan siasah.
Dakwah ialah kita untuk nak mengajak dan memberitahu kepada masyarakat berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan gambaran Islam yang sebenar, Islam, iman, akhlak. Itu ialah untuk mereka kita perkenalkan dalam bentuk dakwah. Tarbiyah ialah kita didik mereka. Kita asuh mereka supaya mereka ni pula menjadi kader-kader kita dan juga menjadi orang-orang yang menggerakkan parti dan perjuangan kita. Siasah ialah kita berkerajaan. Kerana kita tahu, kerana kita berpolitik ialah untuk kita nak mendapatkan kuasa. Politik, pada pas kita berpolitik ini, Ustaz, kita ialah sebahagian daripada kerja-kerja, amal, ibadah yang kita buat. Macam tadi semayang, kita semayang isyak tadi, itu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah. Kerana Islam, Nabi ajar ada hablum minallah dan wahablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah dan juga ada hubungan dengan manusia. Yang kita katakan vertikal dan juga horizontal. Hubungan kita dengan Allah dan juga dengan makhluk ataupun dengan manusia yang lain. Ini yang kita diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks begini. Oleh itulah dalam perkara soal politik, maka kita berpolitik ialah untuk nak supaya harapan kita untuk menjadi sebahagian daripada amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita berpolitik, kita mengambil kira juga soal dosa, halal, haram dan sebagainya. Apabila kita politik, kita tahu kita perlu pada kuasa. Kuasa yang kita hendak ni ialah bukan untuk kepada soal prestis, soal kerana kemasyhuran kita, soal kerana dunia kita, soal kerebutan habuan dunia sebagainya. Tetapi kena ingat, kuasa politik kita ialah sebagai orang panggil la yaza' bil Quran, yaza' bil sultan. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Osman, ada perkara yang tak boleh kamu cabut dengan Quran, tak boleh halang dengan Quran, tapi kamu boleh dihalangkan dengan kuasa. Contoh dia, macam apabila kita sebut, kita baca tentang ayat arak, tentang ayat judi, mengatakan, kita baca ayat, Ustaz Faisal balik mengajar tadi, baca ayat arak, ayat judi, tak jadi apa. Pasal apa? Tak ada kuasa politik. Saya pun sama. Tapi bila kita ada kuasa, macam Tok Uni Aziz di Kelantan, Allah dia kata, dia balik mengajar ceramah lama dah, sejak tahun 60-an lagi. 60-an lagi dia mengajar. Dia kata judi tak boleh, sebagainya. Tapi tak boleh apa. Apabila jadi Menteri Besar tahun 90, maka judi tidak ada di Kelantan. Walaupun judi ini diluluskan oleh MOF, Kerajaan Pusat. Tapi negeri, dia kata kami tak benarkan. Kita gunakan akta kerajaan tempatan yang tak membenarkan lesen judi, premis judi dibuka. Begitu juga di Terengganu. Apabila kita merintah tahun 99, pun sama kita buat. Jadi saya nak menjawab sikitlah bab isu judi hari ini. Bab isu judi ini, kita nak bagi tahu pada mereka, PAS tidak pernah kompromi lepas judi. Pada kita ini ialah industri dosa. Judi pun kita lawan, arak pun kita lawan. Kita harapkan hak mereka hak kononnya jadi juara untuk nak hero bab judi ini, tolong pergi hapuskan, jangan benarkan judi duduk ada di Pulau Pinang. Kami PAS di Kelantan Terengganu memang tak ada. Walaupun lesen ada, tapi tak boleh. Sebab tu jangan duk anggap kami kompromi bab ni. Kami tidak pernah senyap walaupun kami duduk dalam kerajaan. Dulu mungkin kami demo. Sekarang ni kita ada kerajaan, kita melalui dalaman kita, melalui mesyuarat-mesyuarat kabinet, kita suruh benda ni sampaikan kepada orang. Tang kompromi, kita tidak pernah kompromi. Tapi kita nak tanya, puak-puak PAN, puak-puak DAP, ada atau tidak cita-cita kamu untuk nak supaya tidak ada judi di negeri yang kamu merintah? Di DAP, hak negeri hak yang Pulau Pinang, merintah di sana kamu kuasa. Boleh buat kalau betul-betul kita ini nak mengharmonikan masyarakat dalam konteks judi ini tadi. PAS, tidak. Pada kita ialah ini merupakan industri dosa yang kita tidak pernah berkompromi. Walaupun kita berkerajaan. Kita berkerajaan, kita ingat sebab tu kita hanyalah bertahun. Kita hanyalah bertaluh dalam benda yang bersamaan saja. Dalam konteks kita katakan untuk kita persamaan kita untuk mempertahankan kedaulatan Islam, kedaulatan Melayu, kita pertahankan. Itu yang kita boleh persamaan. Hak perbezaan kita tak ambil. Banyak perbezaan kalau kita nak perbezaan, tapi kita ambil hak persamaan. Jadi itu hanyalah
hak yang mereka duk sebut. Kononnya mereka juga duk bercakap bab hero, bab judi. Teringat saya kalimah yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalimatu haqqin wa uridu bihal batil. Mereka bercakap betul bab judi itu, tapi sebenarnya itu batil. Matlamat mereka apa? Untuk nak memporak-porandakan hubungan antara kita di dalam Perikatan Nasional. PAS adalah PAS. PAS adalah PAS. PAS adalah PAS. Prinsip kita tak pernah kita duduk kompromi. Waktu kita jadi pemangkang atau kerajaan, dalam soal ini ialah merupakan satu perkara yang tidak pernah kita berkompromi. Sebab tu bila kita duduk sini, kita bersikap kita ialah kita ambil hak persamaan kita banyak untuk bertolak ansur demi maslahat kita yang lebih besar daripada situ. Dan peluang kepada kita lebih penting ialah inilah masanya untuk kita nak mendekatkan, terutama dari kalangan orang-orang UMNO yang memiliki ahli yang ramai. Orang-orang bersatu ni kebanyakan bekas daripada UMNO juga. Mereka ni orang yang kita dekati. Mereka dengan program-program yang kita selalu pesan kepada pimpinan PAS, sama ada yang pegang GLC, agensi, menteri, timbalan menteri, ESCO sebagainya, mereka mesti menunjukkan satu kepimpinan yang baik melalui lisan hal, afsah lisan maqal. Kenapa mereka mesti tunjukkan nilai integriti mereka, nilai ketulusan mereka, nilai dari segi kebaikan mereka untuk bekerja. Itu penting untuk menjadikan sebagai, untuk daya tarikkan orang kepada perjuangan PAS. Inilah yang paling penting apabila kita berkerajaan, kerana kita anggap ini sebahagian daripada kerja-kerja dakwah kita ketika kita berkerajaan. Terima kasih. Terima kasih penjelasan daripada YB Senator yang menghuraikan termasuklah persoalan tentang judi yang begitu panas yang dilemparkan kepada pihak PAS sebagai sebahagian daripada kerajaan. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, saya ingin membaca beberapa persoalan yang dikemukakan untuk YB Senator daripada netizen yang mendengar perbincangan kita pada malam ni. Antaranya ialah berkaitan dengan muafakat nasional. Kenapa masih belum berdaftar? Ada beberapa pandangan pula di kalangan pimpinan PAS dan UMNO yang dilihat tidak sekata. Jadi sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam muafakat nasional ni, minta Yang Berhormat untuk huraikan kepada kita. Yang kedua, tentang ada istilah Grand Coalition. Apa makna Grand Coalition ini yang pernah disebut oleh beberapa ahli politik. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami. Okey, terima kasih. Dalam soal muafakat nasional ni, kita mesyuarat terakhir kita dalam bulan lepas. Kita mesyuarat dalam jawatan kuasa perunding kita dimaklumkan bahawa nama muafakat nasional itu sudah pun digunakan oleh lebih kurang 10 orang yang minta guna. Jadi penggunaan tu. Yang keduanya, mungkin kita setakat hari ini belum lagi kita nak daftar, tapi kita bersetuju untuk menjadikan muafakat nasional ini sebagai satu, orang kata apa, untuk kita menyatukan wadah-wadah dari kalangan orang-orang Islam, dari kalangan orang Melayu yang boleh menerima naratif kita untuk mempertahankan berkenaan dengan ketuhanan Islam dan juga Melayu. Maknanya siapa-siapa pun, asalkan mereka menerima kita punya naratif kita ataupun apa yang kita perjuangkan, ahlan. Kadang-kadang ada orang sebut, ada kawan-kawan kita ada kata, kami dengan bersatu ni macam orang kata apa, PAS dengan PAN lah. Ada nak bagi tahu kat tuan-tuan, kita boleh bekerja dengan sama dengan bersatu ni pasal bersatu tolak DAP. Manakala PAN tak, DAP bersekongkol dengan DAP. Kalau mereka juga tinggal, ahlan, tidak masalah, kita terima. Itu dalam konteks kita katakan tadi, dalam konteks muafakat nasional tadi. Sebab tu UMNO sendiri pun kita lihat ada, walaupun dengar kata ada suara-suara nak bekerja dengan DAP, kalau UMNO, kalau ada di kalangan tindakan begitu, ni diberi amaran sendiri oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka beri amaran kepada pemimpin-pemimpin UMNO, kalau ada UMNO juga ada pemikiran begitu, nak bawa untuk kerja bersama dengan DAP, bermakna UMNO akan meninggalkan legasi yang agak berat dalam perjuangan mereka selama ini. Kerana nak tanya berkenaan dengan ni, kami ada pengalaman nak berkawan dengan DAP. Kami ni dengan semua orang kami berkawan, dengan semua orang kami pernah lawan. Ini hebat PAS ni. Kita pernah berkawan dan pernah lawan.
Pernah bukan melawan DAP, kita pernah kawan itu. Tapi kita berkawan DAP, kita ada prinsip kita. Kita ada prinsip kita. Tahalluh kita jelas. Kita sebut sepadan dia. Tapi apabila dah langgar benda itu, kita tarik handbrake. Walaupun kita tahu, kita akan kehilangan undi di kalangan orang-orang Cina terutamanya, di kalangan orang bukan Islam. Tapi bukan itu perkiraan kita. Kalau kita nak undi, kita menjadi yes man. Kita menjadi angguk apa saja, biar apa yang terjadi itu bukan PAS. Ini bukan PAS. PAS ada prinsip, PAS ada dasar yang telah kita bina selama ini. Karena kita berlawan 69 tahun. Kita menjadi pembangkang selama ini. Kita boleh wujud, kita boleh ada, walaupun dengan kenaifan yang ada kepada kita, keuangan kita sebagainya, tapi ahli PAS memiliki kekuatan jati diri mereka, semangat yang tinggi. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, laisal ghina ghinal mal, walakin ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta. Kaya yang sebenarnya ialah kaya jiwa. Kita kaya jiwa. Dengan sebab itu pada kita harapkan tidak berlaku. Saya dengar ada orang-orang yang sebut begitu, malahan sudah ada suara-suara dari kalangan pimpinan-pimpinan UMNO sendiri membantah terhadap ada percubaan untuk ada bekerjasama dengan DAP. Sebab kita harapkan tidak jadi. Kalau benda itu jadi, amat malang kepada politik Melayu yang tertua di Malaysia pada hari ini. Ini yang kita tidak mau berlaku begitu. Terima kasih. Terima kasih YB Senator atas jawapan yang padu terhadap soalan yang dikemukakan oleh netizen daripada penonton dan pendengar. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, berkaitan yang disebutkan oleh pengalaman YB Senator berkawan dengan DAP. Ini soalan panas. PAS pernah berkawan, pernah berlawan dengan DAP dan pernah berkawan dengan DAP bermula daripada era reformasi. Sewaktu Anwar Ibrahim dipecat, tertubuhlah Gerak dan akhirnya tertubuhlah Barisan Alternatif. PAS berkawan dengan DAP dalam Pilihan Raya Umum tahun 1999. Kemudian tiba-tiba tahun 2001, DAP lompat keluar daripada Barisan Alternatif. Ini pengalaman menarik. Tiba-tiba, bila bertanding semula dalam Pilihan Raya Umum tahun 2008 untuk membentuk kerajaan, maka DAP kembali bersama dengan PAS supaya dapat kuasa politik, terutama negeri Perak waktu itu, mereka nak kuasa politik. Itu pengalaman PAS. Dan kita lihat bagaimana pengalaman Bersatu berada bersama dengan DAP selama 22 bulan dalam kerajaan. Maka kita lihat majoriti ahli Bersatu pada waktu itu cukup gusar, bimbang dengan bahayanya DAP sewaktu memerintah kerajaan. Dan kita lihat ini, benda perkara ni berlaku dalam negara kita. Bahaya DAP ini menyebabkan rakyat, orang Melayu khususnya gusar. Bahkan orang bukan Melayu sendiri pun amat bimbang apabila teras utama negara kita cuba diganggu-gugat oleh kerajaan yang memerintah. Hadirin yang dikehormati sekalian, persoalan yang baru yang saya ingin kemukakan tentang PAS, UMNO dan Bersatu. Sebagai sebuah parti politik Melayu Islam, dan sebenarnya termasuk parti di Sarawak, PBB, antara parti teras Melayu politik dalam negara, termasuk parti Melayu di Sabah, walaupun bersifat istilahnya kenegerian, di mana antara masalah yang berlaku ialah ada suara-suara yang menimbulkan bila bersaing antara parti-parti Melayu ni, takut jadilah orang UMNO nak jadi ahli PAS, orang PAS nak jadi ahli UMNO, dan juga orang UMNO hari ni sebut Parti Bersatu ni pun nak cari orang UMNO untuk jadikan ahli Bersatu. Kan? Sebenarnya ni mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Jadi apakah nasihat YB Senator kepada ketiga-tiga parti utama yang ada dalam negara kita ni, kepada PAS, kepada Bersatu, kepada UMNO, supaya jagalah muafakat dan juga kerjasama yang kukuh dalam kerajaan ni, supaya sama-sama kita boleh kekal bersama mengukuhkan kerajaan dan khususnya menghadapi PRU yang ke-15. Silakan. Okey, terima kasih pada Ustaz Faisal.
Berkenaan saya tertarik untuk berkenaan dengan soal PAS ni boleh berkawan dengan DAP ni benda pelik tu. Benda yang pelik, Pak Lebay, Tok Guru boleh berkawan dengan DAP sebagainya. Ni menunjukkan PAS ni jiwa dia besar. Jiwa dia besar dan kadang-kadang PAS ni maknanya dalam tindakan ijtihad politik dia ada try and error. Sebab tu PAS ni saya sebut tadi kaya dengan pengalaman. Orang lain baru nak mula-mula kawan DAP. Kita kata kawan lah kita tahu dah. Kita nasihat. Kalau ada dari kalangan pemikiran, di kalangan orang-orang, ada suara-suara di kalangan UMNO kata apa salahnya, yang pentingnya kita nak kuasa, pasal kita hari ini tak ada kuasa, kita kawan dengan bersatu tak ada kuasa, itu anggapan yang salah. Kerana nak bagi tahu. Yang kedua ni saya nak jawab pula. Kerana ada orang tuduh. Dia kata kes DAP keluar daripada ni pasal kes Tok Runi Aziz, Tok Runi Hadi, Tok Runi Aziz dengan Ustaz Padri mati. Saya nak jawab soalan. Saya sebut tarikh fakta. Ustaz Padri meninggal 22 Jun 2002. DAP keluar Barisan Alternatif 21 September 2001. 21 September 2001. DAP keluar Barisan Alternatif. Ustaz Padri meninggal 22 Jun 2002. 22 Jun 2002. Tok Runi Aziz meninggal 12 Februari tahun 2015. DAP keluar Barisan Alternatif tahun 2001. Tok Runi Aziz meninggal 2015. Okey, dengan sebab itu, dalam hal ini tertolaklah hujah yang mengatakan ada Ustaz Padri, ada Tok Runi Aziz, DAP tak akan keluar. Itu bohong, temberang. Ni fakta ni saya sebut tadi. Dan kan kita kena ingat, Ustaz Padri waktu tegas dalam isu dokumen negara Islam. Apabila DAP ugut, nak keluar, dia kata keluar lah. Tak masalah. Ini Ustaz Padri bukan Ustaz Padri dia tak ide PAN. Tok Runi Aziz tak ide PAN. Dia tak keluar PAS. Dia tahu prinsip yang ada kepada dia. Sebab itu ini yang kita lihat dalam bentuk yang kita tengok tadi. Kemudian isu hari ini biasalah bila berkawan ni kita harapkan supaya dalam soal kena jagalah hati masing-masing. Terutama dalam soal keahlian sebagainya. Saya dulu pun ada AJK Pemuda UMNO Malaysia di Sabah. Dia menjumpa saya di appointment saya. Dia merupakan Exco Pemuda UMNO Pusat waktu itu. Datang untuk dia supaya nak menyertai PAS. Saya kata kepada dia, waktu tu belum ada lagi ni, PN lagi ni. Waktu tu belum ada lagi. Belum ada PN lagi waktu tu. Belum ada PN lagi waktu tu. Dan saya kata tak apalah. Pasal nanti awak ni national figure, nanti apa akan berlaku pula hubungan antara PAS dengan UMNO sebagainya. Itu benda-benda yang pernah kita lalui sebenarnya. Dalam konteks seperti begini, kita harapkan dalam isu seperti begini, sepatutnya kita banyak lagi orang-orang yang tak berparti. Ahli UMNO baru ada 3.4 juta. PAS baru ada 1 juta. Cari lagi banyak lagi. Hak banyak apa nak cari hak kolam yang sama. Banyak lagi kerja yang kita boleh nak cari sebenarnya. Ahli-ahli lain boleh kita nak cari. Kerana untuk nak menjaga keharmonian perpaduan kita. Ini yang paling penting. Kerana apabila kita ni berpecah nanti, yang untungnya ialah orang lain. Wallahualam. Okay, terima kasih jawapan yang mantap daripada Yang Berhormat Senator tentang bagaimana kita sebagai sebuah kerajaan untuk kita memperkukuhkan muafakat nasional dan mempertahankan perikatan nasional. Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Ustaz tadi, iaitu sejarah 14 September 2019 dan juga sejarah 1 Mac 2020. 2 detik sejarah penyatuan muafakat nasional dan juga penyatuan perikatan nasional. Sehingga Sabah dan Sarawak turut bersama dengan kita dalam sebuah kerajaan yang begitu besar. Persoalan yang sangat penting, iaitu saya ingin kemukakan di sini, iaitu satu ayat yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitu firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan ayat inilah ayat yang dibacakan sewaktu awal kejatuhan kerajaan Barisan Nasional, yang mana PAS dan UMNO mula berbaik-baik. Kita bersatu dengan satu slogan, wa'tasimu bihablillah.
iaitu PAS dan UMNO bergabung atas dasar kerjasama untuk mengukuhkan orang Melayu Islam. Kerjasama PAS, UMNO dan Bersatu pula selepas itu Perikatan Nasional untuk mengembalikan kuasa politik orang Melayu Islam secara demokrasi. Peralihan kuasa secara demokrasi. Apakah nasihat Yang Berhormat Senator kepada semua rakyat Malaysia, terutama kepada ahli-ahli politik, untuk kembali kepada asas perdamaian umat Melayu Islam yang ada di Malaysia? Okey, terima kasih. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Jelas kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat itu dia tak sebut. Yang selalu kita tak sebutnya jangan pecah belah. Tapi sebenarnya dulu kita kena sebut ialah berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, maka tidak akan berlakunya berpegang dengan tali Allah. Tali Allah juga, apabila kita berpegang dengan tali Allah, insya-Allah kita tidak akan berlakunya perpecahan. Dan ayat inilah yang kita imbaukan, boleh kata pimpinan PAS baca, pimpinan UMNO baca mula-mula ni. Waktu ketika kita berada sepentas dalam ratusan ceramah kita, melalui pentas-pentas yang kita bersama, ayat-ayat ini yang kita wawarkan untuk kita baca. Memberikan kesedaran kepada kita betapa perlunya untuk kita ini bersatu. Bersatu pula kita jelas. PAS bersatu bukan kerana atas Melayu. PAS bersatu bukan kerana atas dasar untuk nak membela berkenaan dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang terlibat dengan kes-kes jenayah sebagai tidak. Tapi kita bersatu ialah di atas dasar Islam. Dan penyatuan kita pula bukan penyatuan atas dengan orang, tapi penyatuan kerjasama kita itu ialah atas kerjasama kita antara parti dengan parti. Parti dengan parti. Bukan individu dengan individu. Maka kita boleh bersama-sama akhirnya terbentuk Muafakat Nasional begitu. Dan begitu juga dengan Perikatan Nasional hari ini pun, kita mesti ingatkan benda ni. Jangan kita lupa. Ketika kita ada kuasa, jangan kita pula Allah Ta'ala uji kita dengan kuasa macam ni, tiba-tiba kita lupa pula berkenaan dengan hal-hal yang mengingatkan sejarah 22 bulan yang mengajar kepada kita itu sepatutnya memberikan keinsapan kepada kita. Jangan kita duk fikir tentang diri PAS saja, jangan duk fikir tentang diri bersatu saja, jangan duk fikir tentang diri kepentingan UMNO saja, tapi kita kena tengok ialah dalam kerangka untuk membincangnya ialah kepentingan ummah itu sendiri. Inilah yang menjadi gagasan awal kita ketika kita membentuk Muafakat Nasional. Sebab itu ayat ini jangan kita lupa. Ayat inilah ayat yang menjadi satu mutiara hikmah kepada kita, yang membolehkan kita bersama-sama untuk bersatu. Kita lupakan segalanya ialah kerana kepentingan kita kepada perkara ini. Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas jawapan-jawapan yang telah secara jelas memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita perlunya memperkukuhkan Muafakat Nasional dan juga mempertahankan Perikatan Nasional di dalam negara kita. Dan sama-samalah kita hayati pesanan-pesanan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Senator tadi. Dan sedikit sekali soalan yang terakhir, pesanan Ustaz Idris untuk cyber trooper dan juga mana-mana kelompok cyber yang hari ini dilihat menyerang PAS. Seolah-olah PAS ni macam Perdana Menteri, PAS ni macam Menteri Besar. Agak-agak Yang Berhormat, PAS sebagai sebuah parti yang mengukuhkan dan mendamaikan, sering diserang, sering ditohmah, sering ditembak oleh musuh. Apakah nasihat Yang Berhormat Senator kepada mereka di sana? Ini hebatnya. Itu Nabi SAW sebut, dia kata kunu kasyammati bainan nas. Jadilah kamu di kalangan orang yang menjadi perhatian kepada manusia. Sebab tu hari ini ni PAS menjadi tuntunan orang lain, sama ada di pihak musuh ataupun di pihak kawan. Di pihak cyber trooper yang kita tahu mereka ni diupah dengan fake account dia, macam-macam mereka upah, mereka lakukanlah kerja sebagainya. PAS boleh bergerak secara langsung. Kamu boleh buat apa saja. 69 tahun PAS telah berada di persada politik Malaysia. Apa yang orang tak buat kepada kami,
tapi kami mampu untuk berhadapan. Dulu ketika kami bangkang boleh hidup, tambah kita berada dalam kerajaan hari ini. Sudah tentulah kita lebih bernapas lagi untuk kita menghadapi karenah-karenah yang kamu buat. Kamu cakaplah apa saja sekalipun, PAS akan bergerak di atas landasan yang telah kita tentukan. Kita ada Majlis Syura, kita ada Dewan Ulama, kita ada kepimpinan presiden kita yang sering kita berbincang, boleh katakan saban hari, untuk membincang bagi mengatur strategi kita, bukan saja untuk kepentingan PAS, tetapi ialah untuk kepentingan ummah. Kamu boleh buat apa saja, tetapi PAS akan jawabnya ialah melalui tindakan kita. Sebagaimana pepatah hukama menyebut, dia kata, lisanul hal afsah min lisan maqal. Apa tindakan yang kita buat itu lebih baik daripada ucapan kita. Kita buktikan melalui kementerian-kementerian yang kita buat, pegang, kita mampu untuk melakukan yang terbaik setakat hari ini. Walaupun dulu orang anggap PAS ni parti pak lebay, parti hanya boleh mengajar di surau qala Allah qala Rasul, tapi sekarang kita mampu untuk tunjuk kepada masyarakat bahawasanya PAS mampu, Islam itu boleh, dan kita yakin inilah kejayaan kepada kita. Kamu boleh untuk nak upah saya berterupa kamu, tapi insya-Allah kami jawab kami dengan amalan kami, dan orang akan perhatikan gelagat-gelagat kamu yang tidak akan boleh hidup. Kerana orang yang makan dengan benda-benda fitnah ini, macam Syed Qutb sebut, kebatilan itu nampaknya macam kuat, tapi mereka tidak akan kekal. Kebenaran itu nampak lemah, tetapi dia akan kekal dan menang insya-Allah. Jadi itulah harapan saya kepada semua, sama ada kepada penyokong daripada PAS, daripada UMNO, daripada Bersatu. Kita mesti ingat, kita berpolitik ialah untuk menjadikan sebahagian daripada ibadah kita. Yang kedua, kita berpolitik bukan untuk perut kita. Kita berpolitik ialah untuk kita nak membantu rakyat. Dan kita berpolitik ialah apa dia? Untuk memastikan kedaulatan Islam itu tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Yang keempatnya, biarlah kita meninggalkan legasi yang baik kepada masyarakat. Karena kita kebanyakan di kalangan pimpinan, kita ni semua tua, saya termasuk saya 57 tahun dah. Sampai saya muda lagi. Ya, saya 57 tahun dah. Banyakkan kita sudah tua-tua. Kita sekarang nak menuju kepada alam kubur, iaitu kematian. Biarlah kita meninggalkan satu legasi yang baik kepada orang untuk mengingatkan tentang kebaikan yang kita lakukan, kena kejayaan kita untuk menyatukan orang-orang Islam dan Melayu ini, dan kita mempertahankan dalam masa yang sama. Kita yakin dan percaya apabila kekuatan ini Melayu, orang Islam berkuasa, orang bukan Islam akan mendapat pengadilannya dan tidak akan berlaku kezaliman. Kerana contohnya telah kita tunggu di Kelantan, 30 tahun kita berkuasa. Di sana kuasa Melayu, kuasa orang Islam yang merintah, tidak berlakunya penindasan. Yakinlah orang bukan Islam tidak akan ditindas dengan bentuk sedemikian rupa. Jadi itulah malam ni untuk saya sempat untuk berbicara dan berkongsi pandangan bersama-sama kita pada malam ni. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah sudi untuk mendengar bersama-sama kita pada malam ni. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana telah sampai kepada penghujung bicara politik pada kali ini. InsyaAllah beberapa isu-isu semasa akan dibicarakan pada acara yang akan datang, siaran yang akan datang. Dan insyaAllah kita berharap politik Malaysia yang sedang aman damai, dipimpin oleh kerajaan yang dikuasai oleh majoriti umat Islam, yang menjaga keamanan negara, menjaga bukan sahaja keamanan orang Islam, bahkan menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia, sama ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Bidayuh, semuanya selamat di bawah pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita doakan sama-sama pada malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkukuhkan, kerana hanya Allah Ta'ala yang boleh menyatukan hati-hati orang Islam. Allah Ta'ala saja yang mampu menyatukan perpaduan orang Melayu Islam di bumi Malaysia yang menjadi teras politik kepada negara kita, insya-Allah. Bertemu lagi di lain siaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.